Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu perkara pelik yang saya betul-betul terkejut. Ada satu perkara pelik yang betul-betul saya terkejut. Tapi sebelum itu, saya fikir di dalam dunia ini ada satu falsafah, ada satu peribahasa berkata begini. I cannot hear your voice. Your action is louder than your voice. Saya tidak dapat dengar apa yang kamu katakan kerana perbuatan kamu lebih jelas daripada apa yang kamu katakan. Omongan kamu, apa yang kamu cakap itu tak ada gunanya. Apa yang cakap itu tak berguna. Yang berguna itu yang dibuat. Baru-baru ini seorang orang besar politik di Malaysia, Mazhir Ibrahim, iaitu Timbalan Ketua Penerangan Gerakan Tanah Air, telah mengklaim bahawa perkataan Rahma itu berasal daripada idea Mahathir. Jadi kenapa? Apa masalah? Apa masalah? Idea saja tak ada guna, Encik Mazhir Ibrahim, idea saja tak ada gunanya. Saya fikir di seluruh dunia ini semua bersetuju bahawa idea itu tak ada guna kalau tak ada tindakan. Bikin apa idea kalau tak ada tindakan? Lepas itu, kalau setakat baru satu kali Mahathir cakap perkataan Rahma, kenapa Rahma itu Mahathir punya? Tak apalah, ambillah, bawalah balik, bagi kepada Mahathir semula perkataan Rahma itu. Aduh, ambil balik, bagi kepada Mahathir. Tapi yang saya herannya, Tuan Mazhir Ibrahim, kenapalah waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak laksanakan konsep Rahma ini? Apa yang dia buat? Apa yang dia laksanakan dengan konsep Rahma ini? Adakah dia laksanakan atau ini hanya cakap saja? Saya fikir rakyat Malaysia tidak suka dengan cakap, tapi lebih suka kepada tindakan. Sehingga kenapa Encik Mazhir Ibrahim ni sehingga kata naratif ini satu kesilapan yang menjolok mata, malah jatuh ke tahap pembohongan intelektual yang melampau dan tidak tahu malu. Nak malu apanya laksanakan benda yang baik. Nak malu apanya laksanakan perkara yang sepatutnya dilaksanakan. Lebih memalukan kalau cakap tapi tak buat. Lebih memalukan kalau janji tapi tak buat. Lebih memalukan jadi Perdana Menteri, sebut tentang Rahma tapi tak buat Rahma pun. Kan bagus, tak apalah, pinjam saja. Pinjam orang punya perkataan, pinjam itu dan laksanakan. Saya fikir itu jauh lebih baik daripada cakap tapi tak buat. Itu lebih memalukan. Lebih memalukan bila janji, cakap tapi tak buat. Kata Encik Mazhir Ibrahim ini, beliau berkata Rahma bermula oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lebih tepat lagi, gagasan baru ini disebut oleh Mahathir dalam ucapan perasmian tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu pada 16 Februari 2020. Katanya pada kenyataan pada Isnin. Ya, kalaulah sebut di ucapan itu jadi satu harta intelek. Kalaulah bila sebut di ucapan itu jadi harta yang tak boleh dibuat untuk penambahbaikan rakyat, habislah. Kita rakam semua ucapan pemimpin-pemimpin Malaysia. Kita rakam semua ucapan JKK, ketua kampung, pengerusi persatuan-persatuan di Malaysia. Kita rakam semua, keluarkan, dan sekarang kita akan klaim, kita akan cakap bahawa itu bukan idea si Anu tapi idea si Anu. Saya fikir idea itu penting, tapi yang perlaksanaan itu sejuta kali lebih penting. Sejuta kali lebih penting daripada apa yang disebut.
Kata laporan ini lagi, Dr. Mahathir ketika berucap dalam perasmian tersebut berkata, kerajaan bersetuju agar gagasan Rahmah dijadikan sebagai dasar pentadbiran Islam moden Malaysia. Tapi di mana pelaksanaannya? Tak ada pun pelaksanaan. Tak ada pun pelaksanaannya. Jadi di mana? Di mana pelaksanaannya? Saya fikir lebih baik daripada klaim benda begini yang nanti kena batang hidung sendiri semula, lebih baik diam-diam. Tak ada masalah apa untuk melaksanakan Rahmah yang telah disebut, hanya disebut dalam ucapan. Apa pendapat kamu? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tak tahu apa jadi dengan Sanusi. Mungkin dia terlampau banyak makan kuih raya sampai dia lupa perkara yang penting. Mungkin dia terlampau banyak sangat menggelupur sana sini sampai dia lupa perkara yang sudah diingatkan oleh oleh mahkamah, yang sudah dia kalah di mahkamah. Dan yang paling penting, mungkin dia tiada duit untuk bayar kah? Mungkin saja, sebab sampai si Mahfuz Omar yang menang di mahkamah untuk saman fitnah, di mana Sanusi diarahkan oleh mahkamah untuk membayar RM120,000. Sehingga Mahfuz terpaksa mengingatkan Sanusi untuk membayar denda itu, iaitu RM120,000 itu. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kedah Mahfuz Omar tiba-tiba saja mengingatkan Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, supaya membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Beliau berkata sehingga kini Muhammad Sanusi belum lagi pun melunaskan 1 sen pun tuntutan tersebut, walaupun tempoh pembayaran telah ditetapkan 14 hari daripada proses penghakiman. Menurutnya, sekiranya ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenari berkenaan mahu menangguhkan pembayaran tersebut, beliau diminta berhubung dengan peguam bagi meneruskan hasrat itu. Beliau ketika itu telah pun meminta tangguh sebab kononnya mahu buat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Tetapi setelah sampai di Mahkamah Rayuan, tiada pindaan dilakukan. Bukan saja rayuan itu ditolak, malahan ditambah pula. Pindahan hanya berlaku satu saja, iaitu denda daripada RM50,000 yang mahkamah anggap itu kecil, ditambah kepada RM120,000 dan tempoh yang diberikan adalah 14 hari. Dan semua syarat-syarat tersebut tetap kekal daripada tarikh penghakiman itu, katanya. Mahfuz memberitahu Muhammad Sanusi tidak seharusnya menunggu sehingga perintah mahkamah dikeluarkan, kerana keputusan telah pun diputuskan di mahkamah. Jadi janganlah bertangguh-tangguh. Takkan itu perangai Menteri Besar. Menteri Besar kan kena tepat masanya, ataupun kerana terlalu sibuk. Tapi kan ada pembantu-pembantu, ada pegawai-pegawai yang pasti mengingatkan. Jadi takkan sengaja tunggu sampai last minute. Takkan tak ada duit. Siapa suruh fitnah? Sudah fitnah, memanglah sedia untuk membayar harga. Kata beliau lagi, kata Mahfuz Omar, bermakna sekiranya nak bayar, tak perlulah tunggu perintah mahkamah dikeluarkan terhadap beliau. Terus bayar saja, kecuali mungkin beliau mahu merayu pula ke Mahkamah Persekutuan. Itu perlu beritahu kepada peguam. Saya tidak masalah. Saya akan arah pula peguam saya untuk membuat pencelahan di mahkamah. Mungkin untuk minta tambah daripada RM120,000 kepada RM240,000 jelasnya. Aduh. Menurutnya permohonan maaf secara terbuka juga perlu dibuat berdasarkan kepada tuntutan berkenaan. Namun sehingga kini belum dilakukan. Sampai sekarang Sanusi belum lagi mohon maaf pun. Walaupun itu ada perintah dari mahkamah. Mahfuz secara berseluruh turut memuat naik rakaman video berhubung perkara tersebut bagi mengingatkan Muhammad Sanusi mengenai ganti rugi yang perlu dibayar di laman Twitter. Pada 3 April yang lalu, Muhammad Sanusi telah gagal
dalam rayuan saman fitnah terhadap bekas ahli Parlimen Pokok Senai itu. Namun permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah bayaran ganti rugi diluluskan daripada RM50,000 kepada RM120,000. Mahfuz telah memfailkan saman pada 9 Oktober 2019 berdasarkan hantaran yang dibuat oleh Muhammad Sanusi melalui akaun Facebook pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan ahli Parlimen Pokok Senai itu dalam isu pemindahan premis judi Toto spot Toto ke kawasan itu. Dalam pada itu, peguam yang mewakili Mahfuz, Nur Azmir Zakaria, memaklumkan satu notis tuntutan dihantar kepada individu dikenali sebagai Mamu dalam pemilik akaun TikTok Sembang Kedai Kopi yang telah menerbitkan kata-kata fitnah terhadap Mahfuz berhubung isu tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, aku kita jaga kita. Bye-bye.